Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana sekali lagi memilih untuk bersama dengan saya Hasrizal di dalam vlog kita pada kali ini. Selepas 4 tahun berada di Finland dan memberikan peluang kepada anak-anak untuk mengikuti pembelajaran dan pengalaman persekolahan mereka di dalam sebuah sistem yang dianggap oleh setengah pihak sebagai antara sistem yang terbaik di dunia, maka pada ketika ini saya ingin kongsikan dengan para penonton sekalian 5 perkara yang boleh dilakukan oleh sebuah sistem pendidikan yang baik seperti di Finland dan 5 perkara yang tidak boleh dilakukan oleh sistem berkenaan walaupun ia merupakan sistem yang dianggap sebagai antara yang terbaik di dunia. Perkara pertama yang boleh dihasilkan oleh sebuah sistem pendidikan yang begitu baik adalah ia menyediakan guru pada standard yang tinggi. Sistem pendidikan Finland, jika dirujuk kepada latihan perguruan yang disediakan untuk menyediakan para guru, ia berhasil pada menyediakan guru-guru yang mempunyai ilmu serta kemahiran yang tinggi, terutamanya ilmu berkaitan dengan sains kognitif, iaitu apabila guru-guru dapat memahami dengan baik bagaimanakah sebenarnya pelajar itu belajar dan bagaimanakah mereka dapat menyesuaikan pengajaran mereka berdasarkan pengetahuan tersebut. Ini sangat penting kerana kita bukan lagi berada di zaman di mana murid kena belajar seperti cara cikgu mengajar, tetapi guru perlu mengajar bersesuaian dengan keperluan pelajar yang belajar. Perkara kedua ialah ia menyediakan peluang untuk membolehkan guru-guru itu tadi melaksanakan apa yang terbaik berdasarkan pengetahuan mereka. Di dalam setengah-setengah keadaan, ramai guru mengetahui apakah sebenarnya yang terbaik untuk anak-anak murid mereka. Tetapi sistem berkaitan dengan dokumentasi, berkaitan dengan keterikatan guru kepada silibus, kurikulum dan sebagainya menyebabkan guru-guru tidak dapat melaksanakan apa yang mereka sendiri percaya sebagai yang terbaik untuk anak murid mereka, dan ini adalah satu kerugian. Perkara ketiga adalah ia menyediakan hubungan dalaman yang harmoni di antara subjek ataupun kandungan. Subjek-subjek yang terkandung di dalam kurikulum berinteraksi di antara satu sama lain dengan integrasi yang harmoni. Apabila seni bersama dengan bahasa, matematik, sejarah dapat diintegrasikan dalam bentuk yang organik, dan itu membolehkan para pelajar konstruk ataupun membina pemahaman mereka terhadap satu-satu topik itu dengan secara yang lebih menyeluruh. Ini adalah satu perkara yang tidak mudah untuk dilakukan sekiranya subjek-subjek yang berada di dalam kurikulum itu dibangunkan secara in silo, berasingan. Perkara keempat adalah pada menjadikan kesihatan mental dan keceriaan para pelajar itu sebagai sesuatu yang penting dan utama. Sekiranya pelajar berada di dalam keadaan tertekan, tidak dapat memberikan fokus ataupun tumpuan kepada pembelajaran atas pelbagai faktor, sama ada faktor keluarga, faktor diri mereka sendiri dan juga faktor yang berada di sekolah serta persekitaran, ianya diambil kira dan diberikan perhatian yang penting. Setiap sekolah mempunyai school psychologist yang berkelayakan. Manakala perkara kelima, ia membantu untuk menyediakan sebuah pendidikan yang affordable, yang mampu untuk diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Walaupun pendidikan di Finland itu dikatakan sebagai pendidikan yang percuma, tetapi kita sedia maklum bahawa yang percuma itu adalah pada perkara yang asas. Tetapi contohnya, para pelajar ada dari semasa ke semasa perlu untuk mengikuti rombongan sekolah, alat tulis, stationeries, peralatan sukan. Semua perkara itu adalah merupakan, orang kata, boleh menjadi hidden cost. Tetapi di dalam sistem pendidikan Finland, hal-hal tersebut juga telah diambil kira. Ibu bapa boleh berada dalam keadaan hampir-hampir langsung tidak mengeluarkan sebarang perbelanjaan untuk menampung persekolahan anak-anak. Dan ini adalah satu khidmat yang besar yang menjadikan pengalaman perit kami
hidup di Finland dengan living cost yang tinggi itu dapat ditolak ansurkan, kerana kita tahu ke manakah akhirnya cukai yang dikutip oleh kerajaan itu disalurkan untuk kebaikan semua pihak. Itu adalah 5 perkara yang saya kira amat saya syukuri dan telah kami manfaatkan dengan sebaik mungkin selama kami berada di Finland. Walau bagaimanapun, di sana ada juga beberapa perkara yang tidak boleh dilakukan oleh sebuah sistem pendidikan walaupun ia merupakan sebuah sistem pendidikan yang dikatakan terbaik. Perkara yang pertama ialah menggantikan peranan ibu bapa. Ibu bapa perlu memainkan peranan mereka seperti yang sepatutnya. Dan di antara perkara yang perlu dilakukan oleh ibu bapa ialah perkara kedua yang tidak boleh dilakukan oleh sistem pendidikan yang terbaik, iaitu memupuk nilai domestik keluarga. Maknanya contohnya macam kami orang Malaysia, orang Melayu, orang Islam, kami mempunyai tata cara kehidupan yang tertentu tentang adab sopan, tata susila, persoalan menghormati ibu bapa, bagaimana tanggungjawab untuk melayan tetamu, menghormati tetamu yang datang ke rumah. Perkara-perkara ini tidak boleh dilakukan oleh sistem pendidikan berkenaan. Sebaliknya, ibu bapa perlu berperanan secara aktif untuk memupuk nilai tersebut kepada anak-anak. Namun, proses untuk ibu bapa melakukannya mungkin sedikit sebanyak dibantu dan dimudahkan oleh pembelajaran di sekolah yang menjadikan anak-anak itu kritikal dan responsif terhadap apa yang ingin disampaikan oleh ibu bapa. Manakala perkara ketiga yang tidak mampu dilakukan oleh sebuah sistem pendidikan ialah pendidikan agama. Walaupun Finland itu mempunyai satu kelebihan di dalam sistem pendidikannya, apabila pendidikan agama menjadi tanggungjawab sekolah untuk menyediakannya, dan pendidikan agama itu adalah berasaskan kepada agama pelajar. Artinya, jika di sekolah itu ada 3 ataupun lebih daripada murid yang beragama Islam, maka sekolah bertanggungjawab untuk menyediakan pendidikan agama Islam untuk pelajar tersebut. Tetapi pendidikan agama di Finland ini kerangkanya adalah berasaskan kepada knowledge base dan bukan bersifat confessional. Ia adalah bersifat untuk menjadikan pelajar itu tahu tentang agama. Namun, adakah mereka mengamalkannya ataupun tidak? Hal tersebut berada di luar daripada skop pendidikan berkenaan. Di dalam kelas pendidikan agama ini selalunya para pelajar akan dihimpunkan di dalam kategori umur yang berbeza-beza, dan itu boleh menyebabkan sebahagian pelajar merasakan apa yang diajar terlalu susah dan sebahagian pelajar merasakan apa yang diajar itu terlalu mudah untuk mereka. Perkara keempat yang tidak boleh dilakukan oleh sistem pendidikan yang baik seperti pendidikan yang berada di Finland adalah untuk mengawal penggunaan skrin para pelajar. Penggunaan skrin para pelajar di sekolah ada peraturan. Ada tempat yang mana pelajar boleh menggunakan telefon, ada tempat di mana para pelajar tidak boleh menggunakan telefon. Dan pembelajaran di sekolah juga banyak melatih anak-anak untuk melihat dan memahami bahawa internet, halaman web, telefon pintar merupakan alat untuk belajar dan bukan alat hiburan semata-mata. Tetapi ia tidak cukup kerana ia memerlukan kepada disiplin dan juga pemupukan nilai oleh ibu bapa di rumah. Dan ia bukan hanya berkaitan dengan soal kesihatan, banyak membaca buku, kurang membaca buku kerana banyak meluangkan masa di skrin, tetapi ia pergi lebih jauh daripada itu kerana lebih banyak masa diluangkan oleh para pelajar di skrin itu akan menimbulkan lebih tinggi persaingan di antara ibu bapa dengan apa yang terkandung di media sosial pada mempengaruhi pemikiran, identiti, bahasa, tingkah laku anak-anak. Ya, dan ini merupakan satu cabaran yang besar. Maka yang ini ibu bapa perlu memainkan peranan. Walaupun anak mereka bersekolah di sebuah sekolah yang mempunyai sistem pendidikan yang begitu baik. Manakala perkara terakhir yang saya kira tidak mampu dilakukan oleh sebuah sistem pendidikan walaupun ianya sebaik seperti sistem pendidikan yang ada di Finland adalah pada menjelaskan kepada para pelajar tentang
sebuah tujuan hidup. Ini mungkin amat berbeza di antara seorang dengan seorang yang lain bergantung kepada worldview masing-masing. Saya banyak berinteraksi dengan sahabat-sahabat, rakan finish saya, dan kemudian saya mengamati perbualan anak-anak saya dengan saya berkaitan dengan kawan-kawan mereka. Saya dapati bahawa persoalan hidup yang tidak mempunyai tujuan itu banyak mempengaruhi mereka, terutamanya apabila para pelajar finish ini baru sahaja mengikuti confirmation camp yang diatur oleh pihak gereja untuk boleh dikatakan hampir kesemua anak-anak finish ini. Di usia tersebutlah mereka akan mula merasa kosong dan merasakan kehidupan ini seperti tidak ada sesuatu yang hendak dijadikan sebagai asas pada membina makna dalam hidup mereka. Ia adalah satu topik yang rumit, tetapi secara ringkasnya boleh saya katakan bahawa sebuah sistem pendidikan yang terbaik sekalipun tidak dapat memberikan idea, apatah lagi pegangan dan kefahaman serta kepercayaan tentang hidup ini adalah sesuatu yang bertujuan, yang purposeful. Jadi inilah di antara beberapa nota ringkas yang saya kongsikan untuk manfaat para penonton sekalian sebagai rumusan kepada pengalaman selama 4 tahun anak-anak kami bersekolah di Finland, dan kini mereka akan memulakan pengembaraan learning journey mereka di fasa yang seterusnya pula di negara di mana kami bermastautin pada masa ini, iaitu di Republic of Ireland. Semoga ada serba sedikit manfaatnya. Ibu bapa, walau di negara mana sekalipun anak anda bersekolah, di dalam sistem yang bagaimana sekalipun anak anda bersekolah, tidak ada sesuatu sistem pun yang boleh menggantikan peranan anda sebagai ibu bapa dalam pendidikan anak-anak. Stay aktif, stay engaged, dan teruslah memberi perhatian dan sokongan kepada pembelajaran anak masing-masing. Hingga bertemu di dalam vlog yang seterusnya. Jangan lupa untuk tinggalkan maklum balas anda, like, dan juga jika boleh subscribe dan kongsikan video ini dengan sahabat-sahabat, rakan-rakan anda. Mudah-mudahan manfaatnya dapat berkembang dengan lebih luas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.